A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum semua pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Baik Baik bersama saya lagi Ustaz Hafiz Kamal dalam sesi pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 4. Hari ini kita nak belajar tajuk baru iaitu bahagian akhlak, bahagian akhlak Islamiah, adab, bahagian adab, iaitu tingkatan 4 pelajaran 22 yang bertajuk bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Masya Allah, lama dah Ustaz tak buat video ni. Ustaz ada sibuk sikit, tapi tak apa. Kita cuba buat yang terbaik untuk belajar. Ustaz akan cuba sampaikan dengan terbaik bagi pelajar-pelajar semua faham dengan apa yang Ustaz nak sampaikan pada hari ini. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar Ustaz ulang balik tingkatan 4 pelajaran 22 bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Bahagian adab akhlak Islamiah. Okey. Kita tengok maksud bersikap benar. Apa maksud bersikap benar ni? Dari segi istilah, tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Okey belajar. Boleh belajar? Boleh. Cantik. Tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Kita tengok pula dalil nakli tentang bersikap benar ni. Yang pertama melalui Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-70, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Okey, surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan katalah yang benar. Jadi Allah suruh kita ni sebagai orang Islam bercakap benar, jangan bohong. Tak baik membohong. Berkata benarlah walaupun ianya pahit. Okey. Kita tengok yang dalil nakli yang kedua iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, hendaklah kalian sentiasa bersikap benar. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa bersikap benar akan ditulis di sisi Allah SWT sebagai orang yang benar. Dan orang yang berdusta itu, sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada kejahatan. Yang kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang yang sentiasa bersikap dusta akan ditulis di sisi Allah SWT sebagai seorang pendusta besok di hari akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Nak jadi gitu? Baca. Nak ke? Tak nak, bukan. Jadi kita kena sentiasa bercakap benar walaupun ianya pahit. Ustaz ulang lagi. Kita tengok yang seterusnya, spektrum ilmu. Allah berfirman, surah At-Taubah ayat ke-70. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surah Taubah ayat 70. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. Ini spektrum ilmu. Okey, kita tengok seterusnya. Tuntutan bersikap benar. Hukum dia apa pelajar? Wajib bersikap benar pelajar. Dapat Okey, tuntutan bersikap benar lagi. Tuntutan bersikap benar ni yang pertama, benar dalam tutur kata percakapan kita. Berkata-kata benar. Macam mana? Macam mana? Tidak berbohong apabila berkata-kata dan semua keadaan. Memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang jelas mendatangkan dosa dan menyerukan. Cakap bohong. Dengan ayah, kalau dia tanya dah solat ke belum, awak cakap dah. Walhal awak belum solat. Tak boleh. Tak boleh bercakap begitu. Bercakap bohong dengan ayah, dengan imak. Apatah lagi mereka ni, mereka yang membesarkan kita dan melahirkan kita. Masya Allah. Okey, yang kedua, tuntutan bersikap benar. Benar dalam niat dan kemahuan. Macam mana? Berniat ikhlas kepada Allah SWT. Berniat untuk membuat kebaikan
mata. Tak ada maksud lain selain daripada kita buat baik tu, kan. Nak minta duit dengan ayah, baru kita tunjukkan ayah kita solat. Allahu akbar. Ya, solat, saya solat. Nunjuk kita buat baik. Sebenarnya kita nak minta ayah kita duit, kan? Kita nak minta mak kita duit, nak tunjukkan kita baik. Tak boleh. Tak boleh. Kita niat tu semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dan membuat berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Tak ada maksud lain. Kecuali kalau kita minta maksud kita untuk mendapatkan pahala daripada Allah Taala, itu tak apa. Itu good. Buat baik untuk dapatkan pahala. Okay? Alright. Kita tengok yang ketiga. Benar dalam keazaman dan cita-cita. Macam mana? Bertekad untuk mencapai apa yang cita-citakan. Nak berjaya, nak SPM, nak dapat 10A. Buat betul-betul nak dapat 10A. Nak kerja elok-elok. Belajar betul-betul sehingga mencapai pekerjaan bila kita dah habis belajar besok. Kerja yang baik. Okay. Kemudian tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai matlamat. Kita kena dapat satu perkara tu, kita kena buat perkara yang menjurus ke arah perkara yang kita nak dapat tu. Ini kita nak dapat satu benda, nak kerja baik-baik, tapi tak malas belajar. Tak dapat nak pekerjaan yang baik tu. Dia mesti belajar baru dapat. Berusaha baru dapat. Okay. Tak ada benda yang tak berusaha nak dapat. Tak ada benda yang kalau kita tak berusaha kita dapat. Tak dapat. Dia mesti berusaha berdapat. Siapa yang buat lebih, dia dapat lebih. Siapa yang tak buat, dia tak dapat. Okay. Tuntutan bersikap benar yang yang keempat. Tuntutan bersikap benar yang keempat, benar dalam menepati janji. Okay, yang pertama macam mana? Berjanji dengan apa yang kita mampu tunaikan, menunaikan apa yang telah dijanjikan, dan melaksanakan tepat dengan sesuatu yang telah dijanjikan. Janji ditepati. Okay. Bukan janji dicapati. Dia mesti janji ditepati. Kalau kita kata kita nak buat, kita buat. Jangan ada bohong-bohong, jangan tipu. Sebab Rasulullah tak suka. Allah tak suka orang yang tak bersikap benar, orang yang berbohong. Okay. Dan yang seterusnya, yang kelima, benar dalam tugas. Berjanji dengan apa yang kita mampu tunaikan. Okay. Menunaikan apa yang telah dijanjikan, melaksanakan tepat dengan sesuatu yang telah dijanjikan, melakukan tugasan tanpa mengharapkan balasan, melakukan tugasan dengan cara yang terbaik belajar. Bukan buat sambil lewa. Mesti buat perkara itu dengan bersungguh supaya kita dapat buat yang terbaik, hasil pun terbaik, insya-Allah. Sambung di sini. Okay. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap benar. Contoh satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan bersifat benar. Okey, baginda tidak menokok tambah ayat ini disampaikan. Ajaran Islam yang disebarkan juga tidak mengikut kehendak dan pendapat pribadi baginda, kerana setiap tutur katanya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat ke-3 hingga 4. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan ia tidak memperkatakan suatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Okey. Itu contoh yang pertama. Nabi dia tak tukar tambah. Nabi dia cakap berdasarkan wahyu Allah SWT. Tak tambah ikut kepribadian dia. Okay. Spektrum ilmu. Bersikap benar adalah penting supaya kita dapat menjauhkan diri daripada sifat munafik. Sifat-sifat munafik telah dijelaskan dalam hadis berikut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila kata-kata dia akan berdusta. Yang tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata-kata, ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji, dia akan mungkir janji. Yang ketiga, apabila dia beri kepercayaan, dia mengkhianati pelajar. Masya Allah. Jangan jadi macam orang ni. Tiga-tiga ni. Riwayat Al-Bukhari. Okey. Yang seterusnya, contoh Rasulullah SAW bersikap benar. Contoh 2. Contoh 2. Terdapat sebilangan orang yang suka bergurau tapi tidak berkata benar. Mereka berasa seronok bergurau dengan cerita-cerita palsu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bergurau. Namun baginda sentiasa bersikap benar walaupun ketika sedang bergurau. Eh? Ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bergurau. Namun baginda sentiasa bersikap benar walaupun ketika sedang bergurau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bergurau. Namun baginda sentiasa bercakap benar walaupun ketika sedang bergurau. Nampak? Al-Hasan radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang perempuan tua yang datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda mendoakannya masuk dalam syurga. Lalu baginda beritahu bahawa orang tua tidak akan masuk dalam syurga. Nabi kata, orang tua tak masuk syurga, cik, kak. Ah, Mana ada orang tua masuk syurga? Lalu wanita tu terus berlalu sambil menangis. Menangis sedih. Kenapa? Dia kata dia ingat Rasulullah tak bagi dia masuk syurga. Tapi Rasulullah tak tipu. Rasulullah bergurau dengan benda yang benar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok ni. Ahbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Innallaha ta'ala yaqul faja'alnahunna abkara uruban atraba. Surah Al-Waqiah ayat ke-36 hingga 37. Riwayat Tirmizi. Kamu beritahulah kepadanya bahawa sesungguhnya dia tidak akan masuk ke syurga dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami ciptakan wanita-wanita penduduk syurga itu secara langsung, di mana kami jadikan mereka gadis-gadis yang penuh dengan cinta kepada suami masing-masing dan yang sebaya umurnya. Masya Allah. Mak, Nabi gurau, tapi Nabi gurau dalam keadaan yang benar. Nabi tak menipu. Memang orang tua tak boleh masuk syurga. Yang boleh masuk syurga masa dia muda nanti. Umur dia umur makcik tu muda tu. Dia masuk syurga. Sebab dalam syurga semua orang muda-muda, cantik-cantik, muda remaja, handsome-handsome, kacak-kacak, cantik-cantik, lawa-lawa. Masa lebih kurang umur kita lebih kurang 20-30-an lah. Masa tu ataupun belas ke 20-an lah. Masa tu kita tengah kemuncak kehansoman kita. Semua orang syurga masa tu handsome, kacak-kacak, cantik. Tak nak masuk syurga? Nak kan? Nak. Tak ada orang tua masuk syurga. Jadi Nabi bergurau tapi dalam keadaan Nabi bercakap benar. Okey? Kita belajar seronok kan? Seronok. Jadi kita kena sentiasa cakap benar. Sebab cakap benar ni pun mendorong kita untuk masuk ke syurga. Bercakap benar pun jambatan kita dapat pahala untuk kita menuju ke syurga. Okey? Hikmah bercakap benar. Okey, ada 4 dekat sini. Okey, yang pertama terpelihara daripada sifat munafik yang dibenci oleh Allah SWT. Yang nombor 2, menenangkan hati kerana tidak melakukan dosa. Yang ketiga, saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Yang keempat, menjadi contoh teladan kepada orang lain kerana maruahnya dipandang tinggi. Masya Allah, pelajar-pelajar. Habis dah. Habis dah bercakap benar ni kita cerita ni. Tajuk adab kita, tajuk akhlak kita. Macam mana? Seronok? Seronok. Okey. Nak jadi dak baik tak? Nak jadi apa? Nak jadi orang yang sentiasa bercakap benar tak? Bercakap benar ni kena dengan semua orang. Dengan mak ayah kita cakap benar. Dengan cikgu kita kena cakap benar. Dengan kawan-kawan kita kena cakap benar. Orang sering kita, apatah lagi dengan Allah SWT. Tak boleh nak nipu dah. Allah Al-Alim, Allah mengetahui. Tak boleh nak tipu, kan? Jadi Allah akan tahu apa yang kita nak buat. Jadi kita tolonglah pelajar, jangan menipu, jangan tak bercakap benar. Sentiasa bercakap benar. Sebab bercakap benar tu menjadikan kita seorang budak yang baik, seorang pelajar yang baik. Jadi pelajar, Ustaz kira sampai setakat ni saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pelajar, ada bonus kat bawah ni dekat description YouTube Ustaz ni, ada link untuk ke soalan. Jadi anda semua boleh tekan, kemudian anda boleh jawab latihan-latihan, soalan-soalan latihan yang ada dekat link tersebut, dan ia sebagai pengukuhan berkaitan dengan tajuk yang kita dah belajar tadi. Ustaz rasa sampai setakat ni saja. Kita jumpa lagi pelajaran di kasih sekian. InsyaAllah doakan Ustaz sihat. InsyaAllah kalau sihat dan berkemampuan, banyak masa, lapang masa dari Allah SWT, Ustaz akan buat banyak-banyak video lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustaz. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.